Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkandung dalam surah An-Nazi'at, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang pembinaan langit, penciptaan langit tersebut, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan langit tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakannya, Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya gelap pada waktu malam, dan Allah jadikannya terang pada waktu siang. Yang ini semua terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nazi'at, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud di sini? Aantum asyaddu khalqan. Adakah kamu wahai manusia lebih sukar untuk diciptakan amis sama, ataupun langit itu lebih sukar diciptakan? Banaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membinanya dengan begitu kukuh. Rafa'a samkaha. Allah telah tinggikan langit tersebut. Fasawwaha, dan Allah telah sempurnakannya. Wa aghtasha lailaha, dan Allah telah tutup malamnya. Wa akhraja duhaha, dan Allah telah keluarkan siangnya. Jadi ayat ini menerangkan tentang beberapa ciri langit yang Allah SWT ciptakan, dan semuanya adalah manfaat untuk kita. Pertama sekali, Allah SWT kata di sini, Allah SWT tinggikan langit tersebut. Tinggikan langit. Bayangkan kalau langit itu tak tinggi. Ini maknanya langit atmosfera bumi lah. Bayangkan langit itu kalau tak tinggi, langit itu rendah. Bagaimana keadaan kita hidup di atas permukaan bumi ini? Sudah tentu kita akan berasa sesak nafas. Sama juga macam kalau kita ini katakan kita pergi ke puncak gunung. Ketika tersebut kita dah sampai pada tempat yang tinggi. Apa jadi pada kita? Susah kita nak bernafas. Kandungan oksigen dan sebagainya sangat rendah, dan suhunya juga sejuk. Tapi bila Allah SWT tinggikan langit tersebut, maka lebih banyak ruang udara untuk kita bernafas. Yang kita berada di permukaan bumi, maka lebih senang untuk kita mendapatkan oksigen tersebut. Dan udara tu lebih banyak dan tidak begitu panas, tidak begitu sejuk. Kerana apa? Kerana kita berada di bawah langit yang tinggi. Jadi manfaatnya Allah SWT tinggikan langit tersebut agar apa? Agar supaya kita ini bila kita berada di atas muka bumi ini, kita dapat hidup dengan tenteram, kita dapat hidup dengan baik, kita dapat hidup dengan selesa. Jadi itu antara tujuan Allah SWT tinggikan langit. Kemudian Allah SWT kata antara ciri langit yang Allah SWT ciptakan ialah Allah Subhanahu Wa Taala sawwaha. Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan ciptaannya. Sempurnakan ciptaan ini ialah untuk apa? Untuk manfaat kita juga. Kerana langit ini dia melindungi kita sebenarnya. Melindungi kita daripada kesejukan dan kepanasan dan apa juga bahaya-bahaya yang berada di luar angkasa lepas tersebut. Yang insya-Allah kita akan kupas selepas ini. Kemudian Allah SWT sebut antara ciri langit yang Allah SWT ciptakan untuk penduduk bumi ini, untuk kita, wa aghtasha lailaha, dan Allah SWT tutupkan malamnya sehingga menjadi gelap gelita, dan Allah keluarkan siangnya sehingga dia menjadi terang benderang. Jadi 3 ciri. Pertama, Allah SWT tinggikan langit. Kedua, Allah sempurnakan ciptaannya. Ketiga, Allah SWT gelapkan siangnya, dan Allah SWT terangkan, Allah gelapkan malamnya dan Allah terangkan siangnya. Kita lihat di sini. Lapisan langit bukanlah 7. Langit yang 7 tersebut bukanlah maksudnya langit udara di bumi ini.
Tetapi dia masukkan langit yang 7 tersebut adalah 7 lapisan alam. Yang kita ini berada di alam yang pertama, iaitu langit yang pertama. Jadi itu maksud langit yang berbeza. Yang dimasukkan di sini langit yang Allah SWT sebut dalam surah An-Nazi'at tersebut adalah langit lapisan udara di bumi. Dan mengikut kajian ilmu sains sekarang ini, terdapat 5 lapisan yang besar, major layers. Pertama sekali dinamakan sebagai troposfer. Kemudian atasnya nama stratosphere. Kemudian atasnya lagi nama mesosfer. Dan tinggi lagi nama thermosphere. Dan yang kemudian sebelum angkasa lepas bermula dinamakan sebagai exosphere. Dan nama-nama ini diberikan kerana apa? Kerana ada ciri-ciri tertentu. Troposfer ini adalah lapisan yang paling rendah sekali dan yang mana ia merangkumi semua aktiviti manusia. Ketinggiannya daripada 0 kilometer iaitu permukaan bumi ini, permukaan laut, kemudian sampai kepada ketinggian antara 12 hingga 18 kilometer. Dan itulah maknanya ketinggian yang mana kapal terbang terbang di atas. Dan ketinggian yang paling tinggi untuk kapal terbang lalu boleh sampai kepada 18 kilometer, tapi itu adalah kapal terbang kira militeri lah. Kalau kapal terbang civilian, dia boleh lebih kurang antara 10 hingga 12 kilometer saja. Lebih daripada itu sukar untuk dia terbang. Jadi semua ciptaan manusia daripada kenderaan-kenderaan yang boleh terbang di udara ini, semua kapal terbang semua itu berada di lapisan yang paling rendah sekali dinamakan sebagai troposfer. Dan suhunya daripada bawah sekali iaitu permukaan bumi dan permukaan laut tu lebih kurang 15 darjah, 20 darjah Celsius, dan kemudian naik kepada makin tinggi kita naik, maka makin sejuk udara tersebut, sehinggalah pada suhu yang mana kapal terbang lalu dan juga lebih tinggi, lebih kurang 10 hingga 18 kilometer ke atas, suhunya boleh mencapai kepada 50 darjah bawah sifar, minus 50 degrees Celsius. Sangat sejuk. Dan Gunung Everest terletak pada ketinggian 8,000, lebih hampir 9,000 meter, lebih kurang hampir 9 kilometer, maka suhu di permukaan atau suhu di puncak Gunung Everest tersebut adalah lebih kurang 20 darjah, 30 darjah di bawah sifar. Minus 20, minus 30 degrees, boleh sampai minus 40 degrees Celsius juga apabila berlakunya tiupan udara, angin dan sebagainya. Jadi troposfer ini adalah lapisan yang mana mengandungi oksigen yang diperlukan untuk manusia hidup. Tetapi makin tinggi seseorang tu naik lapisan pertama ini, makin kurang kandungan oksigennya, maka makin sukar untuk bernafas. Kerana itu kapal terbang yang perlu terbang di atas, mereka perlu pressurize kabin tersebut, kerana kalau ambil udara daripada luar, bukan setakat sejuk saja tetapi kurang oksigen. Jadi mereka ada bawa oksigen mereka sendiri untuk kapal terbang tu lalu. Kalau off oksigen dan buka udara daripada luar masuk, maka seluruh maknanya penumpang kapal terbang tersebut boleh mati. Kenapa? Kerana kurang oksigen, maka sesak nafas mereka. Jadi ini lapisan pertama troposfer Allah SWT jadikan. Lapisan yang kedua dinamakan sebagai stratosfer. Stratosfer ini lapisan kedua yang terletak antara lebih kurang 11 km hingga 50 km. Jadi kita lihat di sini ada dia berlapis antara troposfer dan stratosfer. Maknanya dia bukanlah satu lapisan yang betul-betul habisnya troposfer maka bermula stratosfer. Kerana troposfer ini dia termasuk dalam kawasan stratosfer, dan stratosfer ini bahagian bawahnya termasuk bahagian troposfer. Jadi ada kawasan yang mereka tersebut tu bertemu dan bercampur. Itu antara lapisan 10 km, 11 km sehinggalah 18 km. Ketika di sini troposfer ini meninggi sampai 50 km dan suhunya boleh capai kepada di bawah sifar sampai
100 tak sampai 80 darjah Celsius suhunya. Dan dinamakan stratosphere ini kerana apa? Kerana ia adalah lapisan yang mana boleh didapati segala batu bata yang jatuh daripada langit tersebut itu terbakar, boleh terbakar. Kerana apa? Kerana bila batu-batu itu masuk di dalam udara bumi, dan udara bumi ini mampat, maka berlakulah pergeseran antara batu tersebut dengan atmosfera bumi, ada friction, dan kerana batu tu berjalan dengan begitu cepat sampai lebih kurang 20,000 kilometer dalam 1 jam, maka dia akan menjadi panas. Bila jadi panas dia terbakar, bila dia terbakar dia tu akan pecah. Bila dia pecah, maka dia tidak akan jatuh satu batu yang besar ke atas permukaan bumi, tapi dia akan berderai. Sama dia akan jadi debu ataupun dia jadi batu-batu kecil yang jatuh ke atas permukaan bumi. Maka ini menyelamatkan sebenarnya penduduk bumi. Bayangkan kalau tidak ada stratosphere, bayangkan kalau tidak ada atmosfera bumi, batu tu akan jatuh direct daripada langit, tidak ada udara yang slowkannya, yang jadikan dia panas, tidak ada friction, maka bila dia langgar di atas permukaan bumi, hancurlah permukaan bumi tersebut itu. Akan meletup dan juga terbakar dan sebagainya. Dan batu-batu ini sentiasa jatuh. Dia bukan setakat batu besar macam orang kata asteroid jatuh atas permukaan bumi sehingga meletup dan rosak sebenarnya permukaan bumi. Tidak, itu jarang-jarang berlaku. Itu mungkin satu kali dalam mungkin 60 juta tahun, 100 juta tahun. Tapi tiap-tiap hari ada juga benda yang jatuh di atas permukaan bumi ini daripada angkasa lepas, dalam berbentuk apa, batu-batu kecil ke ataupun dalam batu yang agak besar sedikit seperti saiz bola ke atau saiz icebox ke atau saiz kereta ke, jatuh dia langgar bumi, maka dia masuk kawasan stratosphere. Belum masuk troposphere saja, dia masuk stratosphere saja sudah terbakar dan hancur. Jadi ini kan itu para saintis menamakannya sebagai kawasan stratosphere, dan ia juga tempat yang mana lapisan udara yang paling tinggi, balon helium balon yang boleh naik. Lepas tu dah tak boleh naik lebih tinggi daripada itu. Tapi yang uniknya stratosphere ini, kalau kita lihat troposfer, dia bermula daripada dasar sehingga kepada atasnya tersebut, kita akan lihat udara atau suhu itu akan menjadi lebih sejuk daripada 15 darjah kepada sampai minus 50 degrees. Kemudian masuk stratosfer, dia akan mula dengan sejuk. Ini lapisan stratosfer paling bawah tu sejuk lebih kurang minus 50, minus 40 degrees Celsius. Tetapi makin naik seseorang tersebut makin tinggi, suhunya yang peliknya makin naik, makin meningkat, makin panas. Maka sampai kepada penghujung stratosfer ini, lapisan atas stratosfer ini, suhu udara lebih kurang minus 2.5 degrees. Bayangkan bawahnya minus 50 degrees dan atasnya minus 2.5 degrees. Jadi dia punya range dia itu hampir sama macam range antara troposfer sampai kepada daripada atas troposfer sampai kepada bawah troposfer. Tapi bukan dari menjadi lebih sejuk, tapi menjadi lebih panas. Ini pelik. Kenapa boleh jadi lebih panas? Kerananya apa? Kerananya stratosfer ini dia berada di kawasan antara mesosfer dan juga troposfer. Kenapa pula? Kerana stratosfer ini dia sebagai satu layer, satu lapisan yang mana menghalang kesejukan daripada angkasa lepas sehingga dapat membekukan bumi. Itu Allah SWT jadikan, Allah lindungi bumi ini daripada apa? Daripada terus beku. Bayangkan kalau tidak ada stratosfer, dan udara angkasa lepas ini suhunya boleh mencecah sampai minus 200 degrees Celsius. Kesejukan dia tersebut boleh dengan cepat meresap udara-udara bumi ini sampai kepada troposfer, maka udara bumi ini semua akan jadi sejuk, beku, maka troposfer juga akan jadi beku, maka permukaan bumi ini akan jadi beku,
-50, -100 degree Celsius, kita tak boleh hidup, tak ada makhluk yang boleh hidup. Jadi stratosfer ini dia seperti apa? Seperti macam penghadang, penutup agar sejuk daripada luar itu tak boleh terlalu sangat sejukkan udara bumi ini. Dia macam winter jacket untuk bumi lah, lebih kurang macam itu. Subhanallah, Allah jadikan sedemikian. Kemudian naik daripada stratosfer ini, langit daripada lapisan yang kedua, mesosfer, maka udara atau suhu tersebut itu, udara makin tipis, tapi suhu itu akan makin meningkat. Temperature makin bukan makin meningkat, makin menurun daripada -2.5 degrees kepada -80 degrees. Jadi lapisan mesosfer ini yang paling bawah panas -2.5, tapi paling atas beku balik 86 -86. Jadi kita lihat udara ini makin naik, dia makin sejuk. Sampai pada stratosfer makin naik makin panas. Sampai pada mesosfer makin naik makin sejuk, makin sejuk, makin sejuk. Sampai kepada puncak mesosfer tersebut -86.5 degrees, sangat-sangat sejuk. Sinilah tempat yang mana lapisan yang mana manusia lepaskan belon-belon yang dapat meninjau keadaan cuaca bumi. Dikatakan sebagai weather balloons lah nama dia. Ataupun mereka hantar roket ke atas yang mana dapat memantau keadaan cuaca bumi ini ataupun weather bumi ini bagaimana. Hujan ke, banyak ke, awan dan sebagainya. Itu semua dilakukan di kawasan mesosfer. Jadi atas mesosfer ini sangat sejuk, -80 degree Celsius. Masuk kepada kawasan termosfer, ini kawasan yang mana berlakunya aurora. Kalau aurora itu adalah cahaya-cahaya yang cantik yang bermain di langit, yang boleh dilihat di kawasan negara-negara atas garisan Arktik, iaitu negara-negara seperti Norway, Sweden, Iceland, Greenland, Canada. Ini mereka boleh lihat pada waktu malam cahaya-cahaya yang berwarna hijau, yang berwarna merah bermain-main di langit pada waktu malam. Ini namakan sebagai aurora borealis, dan cantik. Dan itu berlaku pada lapisan termosfer. Dan suhu di termosfer ini daripada bawah bermula -80 degree Celsius kerana dia tu maknanya campur pada mesosfer. Tetapi makin tinggi yang peliknya bukan makin sejuk tapi makin panas. Sehingga lapisan yang paling atas suhunya boleh sampai 1200 darjah Celsius. Panas tu. Macam mana boleh panas sangat macam itu? Kalau kita lihat lapisan ketinggiannya, termosfer ini daripada 80 km sehinggalah 800 km tinggi daripada permukaan bumi. Sedangkan mesosfer itu berakhir pada antara 80 hingga 90 km sahaja. Jadi ketinggiannya sangat tinggi, 800 km tingginya daripada permukaan bumi. Tapi makin tinggi sampai pada tahap 800 km ini, suhu boleh capai 1200 darjah Celsius. Tetapi jangan terpedaya. Jangan ingat, kita kalau sampai kat sini, roket buka pintu, habis kita semua terbakar. Sebenarnya tidak. Memang sejuk, sangat sejuk. Tetapi dinamakan 1200 darjah Celsius ni bukanlah suhu yang boleh dapat dirasa dengan badan, tetapi suhu yang dikira daripada aktiviti atom yang berada atau molekul yang berada di kawasan atas termosfer. Molekul udara, oksigen ke nitrogen ke mana yang sampai pada tahap termosfer ini, kerana dia tu dekat dengan matahari, maka dia banyak dilanggar dengan particles dan juga cahaya daripada matahari, yang mana menjadikan molekul ini bergerak dengan cepat. Bila molekul itu bergerak cepat, secara teknikalnya mengikut ilmu sains, dia menunjukkan kepada suhu. Jadi suhu itu menunjukkan betapa giatnya ataupun aktifnya molekul yang bergerak. Lagi banyak bergerak, lagi panas. Maknanya technically dia punya suhu tersebutlah, kira suhu sedemikian. Jadi 1200 darjah Celsius ini bukanlah suhu yang boleh dirasa dengan kulit, tidak, tetapi apa yang berlaku pada molekul yang berada pada kawasan atas termosfer. Kerana kalau katakan seseorang tu pergi kawasan termosfer dan dibuka pintu roket dan dia keluar, dia akan beku dan dia akan mati.
Sebab apa? Sebab lapisan udara sangat tipis dan ia sangat sejuk. Kerana apa? Kerana didekat dengan angkasa lepas. Dah masuk kepada, hampir masuk kepada kawasan angkasa lepas. Tetapi individual molekul yang berada di kawasan atas termosfer ini bergerak dengan cepat kerana mereka itu dihujani dengan partikel-partikel daripada matahari yang menggerakkannya dan melanggarnya sehingga dia bergerak dengan aktif, dan kerana banyaknya pergerakan aktifnya, maka kerana itu suhunya boleh sampai kepada 1200 darjah untuk partikel tersebut saja, bukan untuk keseluruhan kawasan termosfer. Jadi itu lapisan termosfer. Maka apa fungsi termosfer ini? Termosfer ini antara fungsinya ialah apa? Sebagai lapisan yang mana menahan kesejukan daripada angkasa lepas, daripada menyerap kepada bumi. Jadi ini kira macam winter coat untuk bumi yang kedua lah. Kerana itu suhunya panas, maknanya pergerakan atom dan molekul di kawasan itu panas, maka sukar untuk kesejukan daripada angkasa lepas tersebut tu menyerap sampai kepada bahagian bawah termosfer. Jadi kerana itu bahagian bawah termosfer ini masih kekal minus 80 degrees, sedangkan outer space boleh sampai minus 200 degrees Celsius. Jadi kemudian lepas termosfer sampai kepada kawasan exosphere, inilah kawasan yang mana spaceship semua bergerak di situ, space shuttle lah ataupun space station lah, satellite, semua kawasan exosphere, dan ketinggiannya antara 800 km sehingga 3000 km. Dan itu dikira sebagai penghujung ataupun permulaan angkasa lepas. Sejuk, sangat sejuk. Kalau buka pintu daripada roket ketika tersebut akan beku, tetapi sekali lagi kerana dia itu lapisan yang paling dekat dengan matahari, tidak ada lagi lapisan yang menahan exosphere ini daripada pancaran matahari, maka individual molekul yang ada di kawasan exosphere sama juga seperti termosfer ini bergerak dengan aktif, maka pergerakan ini dikira dengan sebagai suhu, maka suhunya lebih kurang 1200 darjah Celsius untuk molekul tersebut. Jadi ini lapisan udara bumi yang Allah tinggikan. Kemudian Allah SWT sempurnakan ciptaannya seluruhnya untuk manfaat manusia di atas permukaan bumi ini. Dan lebih daripada itu, Allah SWT tinggikan langit ini, Allah SWT sempurnakan ciptaannya, maka mengikut kajian, bumi ini ada dikatakan sebagai apa? Sebagai magnetic pole. Itu yang menyebabkan kita punya kompas mengarah kepada utara dan selatan. Jadi magnetic pole ini dikatakan sebagai magnetic field. Dia bergerak daripada selatan kepada utara, from south to north, maka dia cipta sebagai semacam kawasan magnet yang mengelilingi bumi, dinamakan sebagai magnetosphere. Jadi magnetosphere ini lebih tinggi daripada ke atas tadi exosphere. Exosphere lebih kurang 800 hingga 3000 km di atas permukaan bumi, dan itu tidak jauh. Tak sampai pun kawasan bulan. Bulan lebih jauh berjuta-juta kilometer daripada bumi. Tetapi magnetosphere ini dia lebih besar daripada exosphere, dan dia merangkumi juga bulan. Bulan itu yang kelilingi bumi itu kedudukannya tersebut dalam kawasan magnetosphere ini. Dan ini penting. Kenapa? Kerana magnetosphere ini dia melindungi bumi daripada apa yang dikatakan sebagai solar wind. Apa tu solar wind? Dia bukan udara yang boleh kita rasa berangin gitu, tidak. Solar wind ini adalah partikel yang matahari muntahkan dan hujani di sekeliling kawasan sistem suria kita, solar system kita ini. Dan apa yang matahari muntahkan bukan setakat cahaya, tapi segala partikel-partikel yang berbahaya, X-ray, gamma ray, alpha partikel, beta partikel, ini semua yang menghujani kawasan kat sana. Kalau kita pergi luar daripada kawasan magnetosphere ini tanpa perlindungan, kita akan cepat mati walaupun kita pakai spacesuit.
Kenapa? Sebabnya ini cahaya-cahaya berbahaya ini, X-ray dan sebagainya, dia boleh merosakkan sistem badan kita dengan cepat. Ha. Jadi kalau sekiranya Allah SWT tidak ciptakan magnet untuk bumi, tidak ada tarikan magnet untuk bumi ini, maka seluruh solar wind ini, cahaya-cahaya yang berbahaya ini, partikel-partikel pancaran-pancaran yang berbahaya daripada matahari ini akan terkena permukaan bumi atau akan terkena dengan penduduk bumi termasuk kita, maka kita semua akan cepat mati. Akhirnya tidak akan ada makhluk yang boleh hidup di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Kerana setiap kali sel itu nak terbentuk, dia akan pecah. Akibat apa? Akibat dipecahkan oleh X-ray dan juga ray, pancaran-pancaran berbahaya, sinaran yang berbahaya daripada matahari. Jadi Allah jadikan bumi ini selamat untuk penduduk bumi. Allah jadikan bumi ini ada magnet dan daripada magnet tersebut timbullah dikatakan kawasan magnetosfer, kawasan yang mana ada magnet mengelilingi bumi, maka seluruh partikel yang keluar daripada matahari tersebut bila terkena dengan kawasan magnet bumi ini, dia akan bergerak sama ada ke atas ataupun ke bawah. Dia tidak boleh tembus. Dia macam kereta yang ada windshield kat depan tersebut itu, angin takkan terkena dengan pemandu kereta ataupun orang yang berada dalam kereta tersebut. Angin itu akan pergi naik atas ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Jadi begitu juga magnetosphere ini, dia seperti windshield untuk bumi, maka apa jua sinaran yang berbahaya, pancaran berbahaya daripada matahari ini, dia akan deflected kepada atas dan kepada bawah atau utara atau selatan bumi, tapi tak kena kepada bumi. Jadi Allah jadikan langit ini sebagai langit yang terjaga untuk penduduk bumi. Dan ini Allah SWT sebut sebenarnya dalam surah Al-Anbiya ayat 32, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan. Dan kami jadikan langit itu sebuah bumbung yang terpelihara. Memang hakikatnya bumbung. Langit kita itu adalah bumbung yang menahan kita ini, bumi ini, daripada dihujani dengan pancaran-pancaran bahaya daripada matahari sehingga kita ini tidak dihujani dengan sesuatu yang boleh membunuh kita. Subhanallah, inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit kita yang Allah tinggikan, Allah sempurnakan dan Allah jadikannya sebagai pelindung untuk kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ini akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah mencipta kita dan memberi kita segala nikmat yang tidak terkira dan juga terhitung. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi dalam kuliah yang akan datang untuk kita membahaskan pula ayat-ayat Quran yang lain yang membicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.